Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. 弟兄姐妹们，我们一起来读神的话语，是从撒母耳记上第17章40到47节。 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-40 sampai 47, oleh karena waktu kita minta akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 撒母耳记上第17节，第17章第40节到47节，我们用中文来读。他手中拿杖，又在溪中挑选了5块光滑石子，放在袋里，就是牧人带的囊里，手中拿着摔蛇的机弦，就去迎那非利士人。非利士人也渐渐地迎着大卫来，那盾牌的走在前头。非利士人观看，见了大卫，就藐视他，因为他年轻，面色光红，容貌俊美。非利士人对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”非利士人就指着自己的神诅咒大卫。非利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的鸟吃，田野的走兽吃。”大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟，地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。 Sedemikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang suka membaca firman, yang paling berbahagia saudara kita yang suka melakukan firman. 我们今天的读经到这里，凡读神的话语的有福，我们实行神的话语的人更有福了。 Saudara, saya percaya di dalam hidup kita ada nama-nama orang yang dikenal secara luas, yang memiliki reputasi yang baik, yang punya pengaruh yang besar, dan nama itu sering menolong kita, mempermudah kita di dalam kita menghadapi berbagai situasi. 弟兄姐妹们，我相信在我们的生活中呢，总有一些人的名字是为人熟知的，也享有更好的声誉，也有他的影响力。很多时候，在我们的生活中，那个人的名字都已经帮助我们了，也让我们的事情变成更容易。 Saya teringat waktu saya mengurus visa studi saya ke Taiwan, saudara, saya bersama dengan teman juga, teman sahabat, tapi dia dari gereja lain dan sama-sama kita mau sekolah di Taiwan, sekolah teologi, tetapi sekolahnya berbeda. 我想起那时候我要到台湾留学的时候，我与我的同学，我们就一起来准备这一些文件。虽然我跟我朋友我们是去不同的神学院。 Kami bersama-sama mengurus dokumen-dokumen dan ketika bertemu bersama-sama saya bilang, ayo kita bandingkan surat rekomendasi kita mana yang lebih sakti. 当我们处理这文件的时候，我就对我的朋友说，我们来比较一下，是谁的推荐信更有能力呢？ Dengan bangganya saya katakan surat yang merekomendasi saya dapatkan dari Bishop Ahmad Tumino waktu itu sebagai pimpinan tertinggi Konta Wilayah 2, dan dia tuliskan surat itu untuk merekomendasikan saya, untuk menjamin saya dalam studi saya di Taiwan. 我是很骄傲的，就跟我的朋友说，我的推荐信是张惠都写给我的，就是那时候卫理的第2区最高领导的这个职位。
Lalu teman saya mengeluarkan surat rekomendasi dia. 那我的朋友他就把他的推荐信拿出来了。 Dia kata, saya baca surat rekomendasinya, ternyata ini nama seorang pengusaha besar. 我就把他的这个推荐信读了，就是从一个就是一个是一个生意人写的。 Dia sebutkan di situ, saya adalah alumni dari National Taiwan University, ya, Taita. 他是说我是台大毕业的， Saya merupakan pengusaha tekstil di Indonesia 我是纺织商人， dan saya juga berkontribusi dalam perdagangan yang baik antara negara Indonesia dengan Taiwan. 我也在印尼与台湾的这个关系呢有一个给一个很大的贡献。 Saya pegang beberapa merek untuk saya distribusikan di Indonesia, produk-produk Taiwan. Sebaliknya, beberapa merek Indonesia distribusikan ke Taiwan. Wah, orang ini luar biasa. 我有就几个牌子是从台湾的，就是在印尼卖，或者是从印尼的带到台湾那边去卖。 Memperkenalkan siapa dirinya itu satu lembar penuh, saudara. Wah, orang ini memiliki sebuah nama besar. 这个商人就用了就是一篇的那个第一篇的那个信来介绍他自己。 Baru di halaman berikutnya beberapa kalimat saja saya merekomendasikan orang ini dan menjamin dia untuk studi di Taiwan. 那在第2页的时候，他就说我要推荐这个人，也让他可以在台湾留学。 Alhasil dia boleh bawa semua keluarga dia, teman saya ini boleh bawa keluarga untuk tinggal menetap selama studi di sana. 结果呢，我这个同学他就可以与他全家人到了台湾，在那边居住，在他留学的时候。 Wah, saya bilang surat kamu jauh lebih sakti dari surat yang saya miliki. 我都觉得哇，我就跟他说，你的这个推荐信呢，这个魔法信就是更有能力了。 Saudara, nama itu begitu penting, semakin tinggi dan semakin besar kuasa seseorang, saudara, semakin besar juga dampak atau kuasa yang melekat di dalam nama itu. 一个名字是很重要的，一个人的名字，他后面的全能呢，其实就贴在他名字那个全能是很重要的。 Pada perikop 1 Samuel pasal 17 yang tadi barusan kita baca, saudara, konteksnya pada saat itu adalah pertempuran yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. 在摩记上的17章，我们刚才读的那时候的背景就是以色列人与非利士人他们在征战。 Saudara, peperangan ini bukan sekedar karena orang Filistin suka atau tidak suka terhadap orang Israel. 这场仗不是因为非利士人喜欢或不喜欢以色列人， Peperangan ini meliputi berbagai aspek dan semua hal-hal yang penting yang terjadi pada saat itu. 这场仗呢，就是包括了在那时候有许多的方面。 Misalkan saja aspek ekonomi, karena di lembah Elah atau lembah Tarbantin itu adalah bagian dari tanah perjanjian milik orang Israel. Tetapi daerah itu merupakan jalur perdagangan yang penting sekali. Itu sebabnya orang Filistin ingin sekali menguasai tanah itu. 第一方面就是在经济方面，那时候以色列人他们是在这个伊拉谷，这个伊拉谷其实就是以色列人他们的地方，但是非利士人他们就很想要这个地方，因为它是很重要的一个贸易路线。 Apalagi kita tahu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sudah ada orang Filistin yang mendiami tanah perjanjian, bukan? 我们知道，当以色列人他们未进入应许之地的时候，已经有非利士人在那边了。 Bagi orang Filistin, baiklah kalau orang Israel menguasai bagian tanah yang diklaim sebagai tanah perjanjiannya orang Israel. Tetapi lembah Elah atau lembah Tarbantin itu harus menjadi tetap milik kami karena ini merupakan jalur perdagangan yang penting sekali. 非利士人他们觉得，如果以色列人已经占据了所有的那个
应许之地呢，但是这个伊拉谷就不可以了，因为伊拉谷是很重要的一个贸易路线。 Tetapi selain alasan ekonomi, ini juga merupakan alasan yang sifatnya spiritual, karena orang Filistin merasa dewa mereka, sembahan mereka, ilah mereka yang bernama Dagon itu harusnya lebih kuat dari dewa yang disembah oleh orang Israel. 除了经济的原因，也是有属灵的原因。因为非利士人他们觉得他们的神就是打滚，比以色列的神更有能力。 Tetapi bagi orang Israel, ini merupakan peperangan antara Tuhan Allah Yahweh kepada dewa orang Filistin. 但对以色列人来说，这个战争就是耶和华万军之耶和华与大滚之间的战争。 Sebetulnya Daud ada di situ bukan sebagai prajurit berperang. 其实那时候大卫在那边不是作为一个战士， Dia hanya ditugaskan ayahnya Isai untuk mengantar makanan kepada 3 kakak-kakaknya Daud yang pada saat itu menjadi prajurit bawahan dari Raja Saul. 他的父亲以西就派他到他哥哥那边，他的兄弟哥哥他们呢，就是在扫罗王麾下的军队。 Namun sampainya dia di medan peperangan, dia mendengar langsung bagaimana Goliat, seorang raksasa yang besar itu, menghina, mengolok-olok dan menantang siapa di antara prajurit Israel yang berani berhadapan satu dengan dia. 但大卫已经到了战场，他自己就听到歌利亚如何的来去辱骂、招讽这以色列人。 Bukan hanya menghina dan mengolok-olok orangnya, Goliat juga menghina nama Tuhan. 不但是侮辱以色列人，但歌利亚也是在侮辱神的名。 Lalu Daud menawarkan diri untuk maju, berani menghadapi Goliat kepada Raja Saul. Tetapi sebetulnya dia tidak cocok untuk maju ke medan peperangan karena Saul mengenakan baju prajurit, tetapi itu semuanya tidak pas bagi Daud. 然而大卫就主动了提出自己来去与歌利亚战争，但是其实他不适合，也不适合穿了这个战衣。 Lalu Daud membawa tongkat gembala, dia pilih 5 batu sungai yang halus dan umban, lalu dia maju ke medan peperangan. 他就拿着牧羊杖，还有选了5块的这个光滑的这个石子，就到了这个战场。 Goliat, saudara, melihat Daud maju, dia merasa terhina karena untuk menghadapi dia yang badannya besar dengan seluruh perlengkapan senjata yang lebih canggih yang dimiliki bangsa Filistin daripada yang dimiliki oleh orang Israel. Dia katakan, apakah aku ini anjing? Anjingkah aku? Engkau mendatangi aku dengan membawa tongkat. 歌利亚看到大卫的时候，就感到很受侮辱，因为他看到一个很年轻的大卫站在他的面前，大卫也拿着这个杖而已，他就说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？” Tetapi saudara, Daud mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 但是大卫回答说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。” Saudara, dari peristiwa ini kita dapat melihat hal pertama, yaitu bahwa di dalam kehidupan ini setiap persoalan dan peristiwa, tantangan yang terjadi, hidup ini adalah sebuah peperangan rohani. 弟兄姐妹们，如果我们从这个故事来看，我们可以看到所有在我们生活发生的一切，我们经历到着这一切都是属灵的征战。 Saudara, hidup ini adalah sebuah medan pertempuran di mana kita selalu berjuang untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan atau kita hidup di luar dari kehendaknya.
这生活就是一场的战场，我们就是活在神的旨意里，或者是违背神的旨意。 Ketika Daud menghadapi Goliat, ini bukan hanya memikirkan strategi dan alat perang yang kita bawa, tetapi Daud menghadapi Goliat, dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 当大卫面对歌利亚的时候，他不单单只面对歌利亚以他很先进的一些武器，但是最重要的就是歌利亚来面对他，就是靠着万军之耶和华的名。 Daud secara tidak langsung ingin berkata kepada Goliat, engkau merasa terhina, aku datang menghadapi engkau dengan tongkat. Tetapi tahukah kamu sesungguhnya engkau yang menghina Allah Yahweh, Allah Tuhan semesta alam. Bagi Allah yang besar seperti ini, perisai, lembing, pedangmu itu enggak ada artinya. 大卫就想说，歌利亚，你觉得如果你来攻击，就是就是用你这个全副军装来打以色列人，但是你知道吗？对这以色列人所靠的就是万军之耶和华，这个刀剑全部是没有益处的。 Bagi Daud ini bukan sekedar peperangan antara pribadi dengan pribadi. Ini adalah sebuah peperangan yang lebih besar lagi, sebuah peperangan rohani. 所以这个不是大卫和歌利亚之间的一个战争，个人的战争，但是就是更大的一个战争，就是属灵的战争。 Saudara, demikian juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dia katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 以弗所书第6章第12节这样说：因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。 Saudara, sadarkah kita semua peristiwa yang terjadi, situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, semua saudara, itu adalah sebuah peperangan yang sedang terjadi secara rohani. 我们面对的一切，我们所经历的一切，这就是属灵的战争。 Mulai dari hal-hal yang kecil, saudara bangun tidur, saudara menghadapi bagaimana keluarga saudara di rumah, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak saudara, saudara bereaksi. Itu sebuah peperangan rohani sebetulnya. 从很小的事情，当你起床的时候，在家里有一些小事情，你就不喜悦，这一切都是属灵的战争。 Saudara pergi berangkat kerja di tengah jalan, saudara menghadapi sebuah macet, saudara bersenggolan dengan mobil yang ada. Saudara, itu bukan sekedar perselisihan di jalan, tetapi sebetulnya itu adalah peperangan rohani yang sedang terjadi dalam diri saudara. 当你去工作的时候，就在堵车，可能你的车子就被人撞或者撞到别人，那你那时候的心情，这一切都是你在自己里面的属灵战争。 Ketika ada perperangan antar negara, ketika ada pandemi, sakit penyakit, ketika ada krisis ekonomi saudara, ketika ada demo besar, huru-hara, anarkis yang kita alami beberapa waktu ini, itu bukan sekedar persoalan-persoalan teknis. Saudara, percayalah, ada kekuatan besar yang lebih besar, yang tidak terlihat. Dan itu adalah sebuah medan peperangan rohani yang terjadi. 从国家之间的战争、流行病，有大规模示威游行和无政府态度的骚乱等重大事件，这一切呢，其实在这一切的背后，不单单指我们看到的而已，但是都有一个大能在后面来管这一切的。 Bahwa semua pikiran kita, pertimbangan-pertimbangan di dalam hati kita, semua adalah terjadinya medan pertempuran antara roh-roh jahat penguasa yang ingin selalu menarik kita untuk menjauh dari Tuhan dan tunduk kepada mereka, kepada kuasa roh-roh jahat ini. 我们在心里所想的一切，就是在我们的思想或者在心里在征战的一切呢，都有
这个空中的掌权，或者是魔鬼来引诱我们，让我们就可以顺服他，也去服侍他。Saudara, peperangan rohani juga bicara soal bagaimana perjuangan kita untuk melawan kuasa dosa yang masih ada di dalam tubuh kita. 属灵的战争也说到，我们如此与已经还是在我们里面的这个罪恶权势来去与他征战。Misalkan Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, dia katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 罗马书第7章第19节这样说：故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。 Maka dikatakan dalam ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 第7章第24节这样说：我真苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？ Saudara, dalam setiap situasi dan pergumulan yang kita hadapi akan menuntut respon kita selalu. Apakah kita akan ikut kebenaran dan kehendak Tuhan atau kita melakukan hal yang jahat. 在我们面对的每一个情况，或者我们在奋斗中，我们就常常一定要面临2个选择，就是我们要做正确的事，或者是要违背神。 Saudara, kalau hidup kita ini adalah sebuah peperangan rohani, maka pertanyaannya adalah dengan kekuatan dari manakah kita akan maju di dalam peperangan ini? 如果我们这一生就是属灵的战争，我们是用什么力量来去战争呢？ Dengan kuasa dari manakah kita sanggup untuk memenangkan pertandingan ini? 我们要靠谁来得胜这场仗呢？ Daud memenangkan peperangannya menghadapi Goliat. Dia mengandalkan nama Tuhan semesta alam. 大卫可以就是与这个歌利亚打胜仗，因为他是靠着万军之耶和华的名。 Karena dia tahu inilah nama di atas segala nama. 因为他知道这就是超乎万民之上的名。 Dia tidak berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dia tidak berkata, aku mendatangi kamu dengan tongkat, 5 batu dan umban. 大卫他不是这样对歌利亚说：“歌利亚，你来攻击我是用你的刀枪和铜戟，但我来攻击你是用我的杖，我的5块的石子。”他不是这样说的。 Dia tidak mengatakan aku datang menghadapi engkau dengan segudang pengalamanku menghadapi binatang buas untuk menjaga domba-domba. 他也不是说我就以我这丰富的经验，就是来面对这野兽的经验来对抗你。 Tetapi dia katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 但是大卫就说：“我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的人的神。” Daud berjuang dengan nama Tuhan 大卫他就以神的名来奋斗， dan ia memenangkan pertarungan itu. 他就得胜了。 Saudara, nama Tuhan menjadi penting dalam hidup kita. 上帝的神的名在我们的生命中是多么的重要。 Kita masuk dalam poin yang kedua, sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus. 我们进入第2点，因为神的名是圣名。 Dari semua nama yang pernah kita dengar yang ada di dalam dunia ini, hanya satu nama yang kudus, itulah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. 我们在世上所听过的所有的名字，只有一个名字是圣名，那就是主耶稣基督的名。 Nama yang kudus itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan. 我们不可妄称这个圣名。 Itulah isi hukum yang ketiga di dalam 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 这是十诫中的第3诫，我们不可妄称的名字，不可妄称耶和华的名。 Di dalam nyanyian pujian Maria pada kisah kelahiran Tuhan Yesus, Maria memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa nama Tuhan yang Maha Kuasa, nama yang kudus. 在玛利亚为耶稣诞生故事所做的尊主颂中，玛利亚
赞美上帝，并说：“那有全能的，他的名为圣。” Lukas 1 ayat 49, Maria bernyanyi seperti ini. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. 路加福音第1章第49节，玛利亚这样说：“那有全能的为我成就了大事，他的名为圣。” Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar bagaimana murid-murid berdoa. Katakanlah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 在主祷文，耶稣也教导了门徒们如何的祷告，就说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。” Saudara, nama Tuhan Yesus adalah nama yang kudus. 主耶稣的名是一个圣名， Karena hanya dengan nama itu kita bisa sampai kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. 唯独耶稣的名，让我们可以到父那边去。 Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai 14 dia berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 约翰福音第14章第13节这样说：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。”第14节，你们若奉我的名求什么，我必成就。 Maka setiap kali kita berdoa, saudara, kita sampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, termasuk di dalamnya permohonan-permohonan kita, dan kita tutup doa kita dengan dalam nama Tuhan Yesus, sebab itulah nama yang kudus. Karena melalui nama kudus itulah kita bisa sampai, doa kita sampai didengar oleh Allah Bapa. 所以每次我们祷告的时候，我们把我们的倾诉、所有的祈求放在祷告里，我们就一定会用奉主耶稣的名来结束，因为只有耶稣的名，让我们的祷告可以达到父那边去。 Nama Yesus adalah nama yang kudus dalam pengertian yang kedua, karena hanya nama itu juga yang dapat menjadikan hidup kita menjadi kudus. 耶稣的名是圣洁的，意思就是说，只有耶稣的名可以让我们的生命也成为圣洁。 Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19, dia katakan, namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 使徒保罗在提摩太后书第2章第19节这样说：“然而，神坚固的根基立住了，上面有这印记说，主认识谁是他的人，又说，凡称呼主名的人，总要离开不义。” Saudara, berjuang dalam nama Tuhan bukan berarti kita sedang memanfaatkan nama besar Tuhan untuk mewujudkan semua keinginan pribadi kita. 当我们奉主耶稣的名、奉主的名来奋斗的时候，不是说我们就利用了神的大名来成就我们所愿的一切。 Saya pernah menegur teman saya ketika mengendara mobil, begitu lampunya itu hijau karena macet udah kuning, dia gas dan dia sebut dalam nama Tuhan Yesus. 有一次我就责备了我的朋友，他开车那时候在停车，因为在红灯。 当黄灯的时候呢，他就说奉主耶稣的名。 Saya katakan jangan sembarangan. 我就跟他说，你不要妄称耶和华的名。 Bukankah kita sering, saudara, atas nama Tuhan melakukan segala sesuatu itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri. 我们不是常常也这样呢？就是奉主耶稣的名来做这一些，但是这个不是合乎神的旨意。 Hal itu membuat kita menjadi orang jahat, saudara. 若我们做这一切的话，我们就是变成恶人了。 Berjuang dalam nama Tuhan itu artinya ketika kita menghadapi seluruh persoalan di dalam hidup ini, kita di dalam nama Tuhan Yesus, kita pilih jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jalan sesuai kehendak Tuhan, dan kita tidak pilih melakukan hal yang jahat. 当我们奉主耶稣的名去战争的时候的意思就是，我们面对所有的困难、所有的情况。 我们就是按照神的旨意来去实行，不是按照我们自己所想做的。 Itu sebabnya ketika saudara dan saya masuk ke dalam pencobaan, ketika mungkin kita terpancing emosi, ketika saat-saat
kita dipenuhi dengan pencobaan-pencobaan karena keinginan daging, kita masuk ke dalam sebuah peperangan rohani, mari pada saat itu kita sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, dan saudara dan saya, mari kita lakukan hal yang benar. 如果我们有一天我们觉得我们很激动，情绪也不稳定，我们可能在面对很有挑战性的一些事情，就是那时候我们要对自己说，我们要说奉主耶稣的名，让我们可以做一个好的选择，来做出合乎神的旨意的事。 Nama Tuhan, nama yang kudus. 神的名是圣洁的名。 Yang terakhir, yang ketiga, 最后的第三点， kita berjuang dalam nama Tuhan karena nama Tuhan itu nama yang berkuasa. 我们奉神的名来战争，因为神的名是有能力的。 Daud mengalahkan Goliat, dia maju dengan nama Tuhan semesta alam karena dia tahu di balik nama Tuhan semesta alam itu ada kuasa yang besar. 大卫打败了歌利亚，因为他知道在这个万知耶和华的名是有一个很大的能力。 Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. 神的名就是万名之上的名， Nama yang dapat kita andalkan. 是我们可以信赖的一个名。 Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. 箴言第18章第10节，耶和华的名是坚固台，一人奔入变得安稳。 Nama Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ia akan meneguhkan hati kita sehingga kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan damai sejahtera. 主名会坚固我们，好让我们面对一些事情的时候，神会赐给我们平安。 Alkitab juga mencatat nama Tuhan Yesuslah yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa. 圣经也记载，只有主耶稣的名是有能力来拯救人类。 Seperti dalam responsoria tadi satu ayat kita sudah baca, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 正如我们刚才起因经文所读的《使徒行传》第4章第12节，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Ada banyak nama yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita untuk membantu saudara dan saya. Tetapi ketahuilah, hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal untuk memperoleh hidup yang kekal. Nama itu adalah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. 在我们的生活中，也许有很多名字可以让我们的生活更好、更容易，但是我们知道，只有一个名字，就是主耶稣基督的名字，是可以拯救我们从死里复活，也可以得到永生。 Semakin bertambahnya usia, banyak nama-nama mungkin kita mulai lupa satu persatu. 当我们开始迈老的时候，我们可能就开始忘了一些人、一些名字。 Tetapi ada satu nama yang saudara dan saya tidak boleh kita lupa seumur hidup kita, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. 但是有一个名字，我们一生都不可以忘记的，就是主耶稣基督的名。 Saya pernah merasa sedih ketika mengunjungi jemaat senior yang tadinya itu kenal baik kalau datang beribadah, bersalam, bertegur sapa dengan senyuman. Saya kenal baik dengan jemaat ini, tetapi karena usia dan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dia terbaring di rumah. 我感到难过，因为我有一次就是来去探访一位弟兄，平常我们是有很好的关系、熟悉的，但是因为他年长了，开始病了，他就在家里。 Kami dengan tim besuk kunjungan mau memberikan perjamuan kudus bagi jemaat yang tidak dapat datang ke gereja untuk menerima perjamuan kudus. 我与探访组就在他那边，我们就做这个圣餐礼拜。 Bapak ini sudah lemah sekali, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bahkan untuk semua aktivitas tidak bisa lagi, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. 这位弟兄他的身体很脆弱，所以他只能睡在他的床上。
waktu saya datang, saya panggil nama Bapak ini yang dulunya sangat akrab di gereja, tetapi dia melihat saya dan dia kata, kamu siapa? 当我看到他的时候，我就称呼他，但是他只能看我，他就说你是谁？ Dia pakai bahasa Hokkien, lu si Hamang. 他就用福建话来说你是谁？ Aduh, saya sedih sekali. 我真的感受到很难过。 Saya katakan saya boksu dari gereja, ya Aceh kita terima perjamuan kudus ya. 我是教会的牧师，叔叔，我们就一起领受圣餐吧。 Lalu dia masih nggak ngerti saya mau ngapain di situ. 但是他也还不清楚我在那边要做什么。 Tapi ketika kita keluarkan unsur perjamuan kudus, roti dan anggur itu, 但那时候我们拿出这个饼和酒的时候呢， dia ingat, oh Tuhan Yesus. Dia sebutkan nama Tuhan Yesus. 他就记起来了。哦，主耶稣，他就说了主耶稣这个名。 Berusaha sekuat tenaga dia untuk dari posisi berbaring, untuk sedikit untuk naik dari posisi berbaring dia. Dia tahu dia mau menerima perjamuan kudus. 他就尽量的可以就是就是可以起床一点点来去领受这个圣餐。 Ketika saya katakan, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan karena kamu ambil dan makan ini. Menjadi sebuah peringatan Kristus telah mati bagimu. 当我对他说这就是耶稣的身体为你而死的时候呢， Dia katakan, Tuhan Yesus tolong aku. Juyaso kiwa, Juyaso kiwa. 他就说主耶稣救我，主耶稣救我。 Seketika sedih saya ketika dia lupa nama saya itu hilang, saudara. 突然间我刚才感受很难过，突然就不见了。 Karena dia masih ingat nama yang paling penting yang dia harus ingat seumur hidup dia. Nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. 因为他还记得他一生中最重要的名字，不可以忘记的就是主耶稣的名字。 Saudara sekalian, keistimewaan kita jadi murid Tuhan Yesus bukan ketika kita jadi murid maka hidup kita lancar, aman, semuanya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. 但我们成为基督门徒的荣幸呢，不是我们希望这一切都可以顺利工作，或者是等等都很好。 Keistimewaan kita menjadi pengikut Kristus adalah kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengiringi hidup kita seumur hidup kita. 我们作为基督门徒的荣幸，就是在我们的生活中有主耶稣赐给我们的能力、力量和同在。 Nama Tuhan Yesus adalah wujud nyata penyertaannya di dalam kehidupan kita. 主耶稣的名就体现在我们的生活中，就是耶稣的同在。 Di tengah-tengah berbagai pergumulan, gejolak hidup, tantangan, semakin hari kita lihat keadaan hidup atau keadaan negara kita atau bahkan dunia yang semakin rumit. 当我们活在我们的生活就是充满挑战、挣扎时，我们就看到我们的国家或者是这个世界越来越复杂了。 Sadarlah bahwa ini sebetulnya kita berada di tengah-tengah sebuah peperangan yang besar yang tidak kelihatan mata, yaitu peperangan rohani. 我们必须觉悟到，我们在的战场是一个属灵的战场。 Oleh sebab itu saudara, jangan kita menjadi takut, khawatir, dan gentar. 所以我们不要惧怕，也不要忧虑。 Seperti bagaimana Daud menghadapi Goliat yang besar itu. 就像大卫如何去面对那巨大的歌利亚， Mari kita hadapi semua pergumulan hidup yang besar itu dengan nama Tuhan semesta alam, nama Tuhan Yesus Kristus. 让我们靠着那万军之耶和华的名，主耶稣的名，来面对我们生活的一切挑战， Sehingga ada kekuatan di dalam hidup kita. 好让在我们的生活中我们会有力量。 Mulailah hari-hari saudara dengan doa dan ucapkanlah dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mulai beraktivitas hari ini. 弟兄姐妹，可以每一天就是以祷告、以奉主耶稣的名来开始你的一天。 Dalam semua situasi yang menuntut saudara mengambil keputusan yang sulit, saudara berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara pilihlah
keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. 在每一个状况，必须要你从2个选择做一个选择的时候呢，也就是说，奉主耶稣的名做出一个好的选择。 Ketika saudara mengakhiri malam hari sebelum tidur, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan hari itu. Dan saudara doalah, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan masih kasih kesempatan esok, kehidupan, saya terus mau berjuang dengan nama Tuhan. 当你结束了一天，你还没睡觉的时候，你祷告，你也是说奉主耶稣的名，也感谢神，他已经带领了一天。如果明天神还给你机会的话，你要继续来奋斗。 Amin. Mari kita Amin. berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. 主，我们为你坚固我们的话语来感谢你。 Berbagai hal boleh terjadi dalam hidup kami. Kami diingatkan Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. 在我们的生活可以发生了种种的生活或问题，但是我们知道你是那以马内利的神，与我们同在的神。 Kuatkanlah kami Tuhan menghadapi kehidupan ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita. Karena kami mau berjuang demi nama-Mu. 坚固我们可以面对这一切，也赐给我们喜乐平安，因为我们要靠着你的名来奋斗。 Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 主，我们谢谢你对我们，你给我们的善良。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Thank you.